Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan Terengganu menentang pasukan Sabah. Yang mana pada perlawanan ini Sabah menang 2-1 ke atas pasukan Terengganu hasil jaringan daripada Levi Madinda dan juga Sam Johnson. Manakala pasukan Terengganu dijaringkan gol oleh Jordan Mittah. Sayang untuk Terengganu sebab kalau mereka menang semalam mereka boleh pintas JDT, tetapi mereka kalah dan apa yang paling menyakitkan hati adalah kekalahan pertama untuk pasukan Terengganu. Tapi apa boleh buat, dah kekalahan kita kena terima ya lah. Okey, aku nak mula ulasan dengan kekuatan dan juga kelebihan Terengganu. Untuk 10 ke 15 minit yang pertama, Terengganu berjaya membuktikan mereka adalah pasukan yang mampu untuk bermain dengan short passing, mampu untuk bermain dengan build up gameplay yang sangat lawa walaupun daripada bawah, menggunakan bahagian kanan yang mana Faisal Halim berjaya penetrate ataupun tembus back kiri pasukan Sabah dengan banyak dan berjaya membuat hantaran-hantaran ke dalam kotak penalti mencari makan Konate, mencari Jordan Mittah. Tetapi sayang 10 ke 15 minit pertama mereka gagal untuk terjemahkan peluang tersebut kepada jaringan. Itu yang pertama kelebihan Terengganu, iaitu 10 ke 15 minit pertama. Tetapi selepas itu Terengganu mula dipress oleh pasukan Sabah sehingga mereka tak tahu nak buat apa dalam perlawanan tersebut sehinggalah masuk second half. Okey, di second half apa yang aku suka adalah pertukaran. Yang mana pertukaran yang dilakukan oleh Nafuzizin iaitu membawa masuk Christopher Hurt dengan mengeluarkan Syarul Nizam menyebabkan Terengganu bermain dengan position 3-4-3. Yang mana pada perlawanan semalam di second half kita boleh nampak yang Terengganu mula adapt dengan situasi padang, mula adapt dengan situasi yang mana Sabah pressing, tetapi Terengganu berjaya untuk maintain dan juga berjaya untuk mengurangi pressure yang dilakukan oleh pasukan Sabah. Yang mana Terengganu lebih tenang, berdisiplin dalam bertahan, berdisiplin ketika menyerang selepas kemasukan Christopher Hurt. Yang mana Terengganu bermain dengan all out attack juga di second half untuk mencari gol penyamaan pada perlawanan semalam. Disebabkan mereka ada seorang leadership iaitu Christopher Hurt. Yang mana waktu first half kita tak nampak Terengganu punya leadership sangat. Tetapi bila mana masuk Christopher Hurt, memang paduah Terengganu main kan. Mereka main all out attack, main dengan 3 defense. Mereka mampu buat serangan yang berbahaya ke arah pasukan Sabah sehingga berjaya mendapatkan 1 gol daripada Jordan Mittah pada minit 70 lebih pada perlawanan semalam. Ini membuktikan yang corak ataupun taktikal yang sedang diterapkan oleh Nafuzizin nampaknya akan memberi impak yang positif di masa akan datang ke dalam skuad Terengganu. Itu apa yang aku boleh jamin lah. Kemungkinan besar lepas rehat seminggu ni Terengganu akan balik dengan satu pasukan yang lebih efektif, lebih dominan dengan permainan corak permainan short passing, dengan corak permainan ball position, dengan corak permainan build up gameplay daripada bawah kan. Kemungkinan besar lepas rehat seminggu ni kita akan nampak perubahan daripada pasukan Terengganu. Okey, untuk kelemahan pasukan Terengganu pula, yang pertama adalah bagaimana communication antara defense. Yang mana kita boleh lihat gol kedua dijaringkan oleh Sabah. Pemain Terengganu seakan-akan tak pressure pemain Sabah sebab mereka harapkan pengadil tiup whistle. Sedangkan kita tahu dalam bola sepak ni selagi pengadil tak tiup whistle, selagi tu permainan akan diteruskan. Sepatutnya pemain Terengganu boleh pressure lagi pemain Sabah tu, tetapi disebabkan pengharapan yang tinggi dan juga communication antara player dah mula lendong ataupun mula kurang, menyebabkan Sabah boleh penetrate defense Terengganu macam tu saja. Passing Madinda tu passing kat Johnson boleh score macam tu saja. Itu antara kelemahan Terengganu, iaitu awal game mereka communication antara defense agak kurang. Yang kedua, apa yang kekurangan tentang Terengganu adalah di first half yang mana Sabah bermain dengan hard pressing ataupun high pressing, yang mana mereka tekan Terengganu ketika Terengganu pegang bola kan. Jadi di bahagian tengah Terengganu seakan-akan tak boleh nak adapt dengan situasi tersebut, tak boleh nak beradaptasi dengan situasi tersebut sebab mereka seakan-akan tertekan dengan tekanan yang diberikan oleh pasukan Sabah. Jadi mereka bila dapat bola, mereka cuba nak hantar pergi hadapan, mereka nak cari Faisal Halim, mereka cepat-cepat nak keluarkan bola daripada kawasan sendiri. Tetapi masuk second half barulah perlawanan ataupun permainan Terengganu ni kita mula nampak yang mereka bermain dengan sangat tenang, sangat konsisten, sangat dominan di bahagian tengah dan sebagainya. Jadi sepatutnya Terengganu boleh adapt dengan situasi high pressing daripada Sabah tu daripada first half lagi. Tetapi kemungkinan besar disebabkan mereka terkejut dengan tekanan yang diberikan oleh pemain Sabah, mereka gagal untuk adapt di awal first half, waktu 15 minit ke 45 minit yang pertama waktu first half tu.
Jadi itu antara kelemahan Terengganu. Seterusnya kelemahan Terengganu juga adalah pada perlawanan semalam kita boleh lihat yang Makan Konate agak tenggelam. Yang mana Makan Konate semalam bermain sebagai nombor 10. Tetapi pada perlawanan semalam tiada orang yang nak boleh deliver ataupun supply bola kepada dia. Jadi pergerakan Makan Konate semalam agak terbatas. Boleh dikatakan dah 2 game lah pergerakan Makan Konate ni terbatas. Waktu lawan dengan Melaka pun pergerakan dia terbatas sebab dimaking oleh Faris Shah. Lawan dengan Sabah pun pergerakan dia terbatas disebabkan pressing ataupun high pressing yang dilakukan oleh pasukan Sabah. Jadi aku rasa Makan Konate perlukan support lagi daripada pemain-pemain yang lain, antaranya daripada Nik Akif, daripada Faiz Nasir, daripada Faisal Halim ataupun Marcel sendiri untuk backup dia sebagai seorang pemain nombor 10. Okey, kekurangan pasukan Terengganu lagi adalah bagaimana mereka menggunakan bahagian kanan dan kiri. Sebab apa? Sebab pada perlawanan semalam kita nampak memang Faisal Halim mendominasi bahagian kanan. Tetapi di bahagian kiri, Faiz Nasir sukar untuk bergerak ataupun untuk kontrol ball disebabkan pressing yang dilakukan oleh pasukan Sabah. Sepatutnya pasukan Terengganu boleh cuba untuk menukarkan position antara Faisal Halim dan juga Faiz Nasir ketika perlawanan sedang berlangsung supaya mengelirukan barisan pertahanan Sabahan. Kalau Faiz Nasir dan juga Faisal Halim ni sering duk tukar position, kemungkinan besar boleh jadi masalah kepada defense Sabah. Tetapi pemain-pemain Terengganu lebih kepada statik ataupun lebih kepada stay untuk position yang mereka ditetapkan. Mereka tak ubah-ubah pun position tu. Sepatutnya boleh cuba Faiz Nasir main belah kanan sat, Faisal Halim pergi belah kiri sat. Tengok macam mana kan pada perlawanan semalam. Sebab mereka dah cuba nak attack belah kanan banyak kali tetapi tak berhasil. Itu yang seterusnya. Yang seterusnya adalah daripada quality finishing. Yang mana pada perlawanan semalam boleh dikatakan Terengganu ada peluang percubaan yang sangat banyak. Tetapi kebanyakan pemain-pemain Terengganu seakan-akan ingin menjaringkan gol yang fancy ataupun gol-gol yang menarik daripada boleh bola tu kita shoot sahaja masuk dalam gawang. Tetapi pemain-pemain Terengganu lebih kepada nak bergol daripada nak buat lencongan, nak buat gol yang lawa dan sebagainya. Sedangkan kalau kita jadi striker, insting seorang striker seperti Jordan Mittah, boleh je kita skor. Tetapi macam Makan Konate semalam, dia dapat bola, dia nak buat bola bagi lencong lah apa kan. Sedangkan peluang tu dah terbuka luas. Kalau dia rembat terus, dia masuk je golan. Tapi benda tu gagal dimanfaatkan oleh pemain Terengganu sendiri. Itu antara kelemahan yang aku nampak. Secara overallnya, Terengganu bermain dengan sangat baik di second half apabila mereka berjaya all out attack, bermain dengan sangat-sangat ofensif, menyerang pemain Sabah. Mereka berjaya adapt dengan pressing yang dilakukan oleh pasukan Sabah di second half. Jadi mereka lebih dominan dan menguasai bahagian tengah di second half dan mereka menguasai perlawanan di second half. Tetapi sayang, percubaan-percubaan yang ada gagal dimanfaatkan. Kemungkinan besar ada beberapa player yang tak berapa sesuai dalam first 11. Kemungkinan mereka masih merasai kehilangan Azali. Tetapi pujian harus diberikan kepada Jelci Marcel, yang mana pada perlawanan semalam Marcel memang bermain dengan sangat baik untuk second half dan juga first half work rate dia sangat tinggi, hasil kerja keras dia sangat tinggi. Bahkan dia yang assist dekat Jordan Mittah untuk gol yang pertama bagi Johor Darul Takzim. Maafkan saya, bagi gol yang pertama untuk pasukan Terengganu. Okey, untuk pasukan Sabah, aku boleh bagi pujian untuk first half yang mana mereka bermain dengan high pressing, iaitu mereka tekan Terengganu gila-gila sampai Terengganu agak pening untuk buat apa di bahagian tengah dan mereka berjaya kuasai untuk 15 minit yang terakhir perlawanan. Mereka berjaya pressing pasukan Terengganu, tekan pasukan Terengganu sehingga pemain-pemain Terengganu buat mistake yang memberikan 2 gol percuma kepada pasukan Sabah. Itu yang pertama. Yang kedua, aku suka dengan pemain import Sabah yang bermain di bahagian defense, yang botak tu, aku lupa nama dia. Manakala pemain import di bahagian kiri iaitu Sadir Ramdhani, yang mana Sadir Ramdhani memang bermain dengan sangat baik. Di bahagian tengah aku suka Levi Madinda, yang mana ini adalah game pertama Levi Madinda bermain sebanyak 90 minit dan dia membuktikan dia mempunyai adalah seorang quality midfield, pemain import yang berkualiti yang perlu diberi perhatian dalam Liga Super. Untuk kekurangan Sabah pada perlawanan semalam, mereka banyak sangat berlakon kan, banyak sangat buat injet, buang masa dan sebagainya. Sepatutnya player-player Sabah ni boleh kena cut kan. Tetapi mereka ni macam tak ada semangat kesukanan bila mereka buat macam tu. Sayang lah, gameplay lawa tapi duk buat injet, duk buat cedera teruk dan sebagainya. Sepatutnya benda ni boleh dibuang, walaupun itu adalah taktik, tetapi semangat kesukanan tu sepatutnya lebih tinggi. Okey, untuk mutu pengadilan pada perlawanan semalam, boleh dikatakan agak teruk sebab ada satu gol daripada Mittah. Sepatutnya gol sebab dia tak challenge pun goalkeeper tu.
dia tinggi, bola tu sampai kepala dia. Dia tanduk masuk gol je lah kan. Sepatutnya goal tu goal. Goal tu kira. Tetapi pengadil membatalkan, kata foul kepada Mintah. Lepas tu ada kes Nafuzizin mengamuk dan sebagainya. Nafuzizin diberikan kad kuning dan sebagainya. Memang Nafuzizin mengamuk. Kalau coach Terengganu memang mengamuk lah kalau pengadil macam tu kan. Ini membuktikan yang mutu pengadilan kita masih lagi tahap yang rendah. Sepatutnya mutu pengadilan boleh improve daripada game ke game. Tapi ni masih berada di takuk yang lama. Jangan sampai VAR yang jadi pengadil nanti. Bukan pengadil rujuk VAR, tapi VAR yang jadi pengadil disebabkan situasi masalah pengadil yang ada dalam liga kita ni kan. Jadi secara overallnya Terengganu memang bermain dengan sangat baik di second half all out attack dengan position 3-4-3, kemasukan Arif Anwar, kemasukan Hakimi Abdullah yang lebih mendominasi dan Faisal Halim yang menyelah. Tetapi sayang gagal untuk convert benda tu kepada jaringan. Jadi kemungkinan rehat untuk seminggu ni pasukan-pasukan dalam Liga Bola Sepak Malaysia boleh improve daripada segi fitness, daripada segi latihan dan sebagainya. Itu sahaja komen aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.